Ibu mentua dari syurga atau ... Mesti ramai yang duduk depan TV ketika ini nak tahu, nak dengar dan nak komen. Jangan lepaskan peluang untuk anda terus hantarkan pendapat anda. Mungkin antara kenangan-kenangan manis bagaimana anda berbaik dengan mentua anda, ataupun kalau mungkin ada dalam kalangan anda yang daripada dulu sampai sekarang ada masalah dengan mentua, tak pernah sekufu dan sebagainya. Terus kongsikan bersama dengan kami di WHI TV3. Dan kita nak perkenalkan tetamu kita di studio. Baiklah. Dalam talian. Tetamu-tamu kita dah pun bersedia di dalam talian. Nampak sangat kita merindui kehadiran tetamu di studio sebenarnya. Okey, kita bersama dengan Datuk Fazilah Ali, seorang perunding motivasi yang telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Dan Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Dan juga kita bersama dengan Kuza yang telah pun bersedia dalam talian, yang baru saja menerima menantu perempuan sekitar bulan Jun yang lalu. Betul Kak Kuza? Betul. Tahniah. Kita juga akan bersama dengan seorang menantu ini yang memang akrab dengan ibu mentuanya, tapi selepas ini. Tapi sebelum tu, Datuk dan juga Kuza, sebelum kita nak bertanya soalan kepada anda berdua, apa kata kita saksikan dahulu sedikit sedutan drama ini. Silakan. Ni sebenarnya Aunty datang ni ada hal sikit nak cakap dengan Fira. Pasal apa? Fira tahu pasal ni kan, klinik arwah papa dengan Kak Hafiz. Aunty, tolonglah kalau ada hutang ke apa ke, cakap dengan Fira. Bukan pasal tu. Habis tu? Abang Afan. Abang Afan minta Aunty datang sini pinang Fira. Dia nak jadikan Fira isteri dia. Sebenarnya Abang Afan dah lama dah nak suruh Aunty pinang Fira. Dalam masa Mama dengan Papa Fira masih ada lagi. Tapi bila kejadian tu yang dia minta tangguh. Kalau Fira setuju, bolehlah Aunty hantar rombongan meminang. Kalau Fira tak setuju? Fira cakap kalau. Kalau. Fira tanya Aunty ni. Tanyalah. Betul ke Abang Afan yang minta pinang Fira ni? Kenapa Fira tanya macam tu? Yelah, manalah tahu kok ni semua cadangan Aunty je, bukan dari dia. Memang Abang Afan yang nak. Tapi kenapa Dia bukannya suka Fira pun. Mana Fira tahu dia tak suka. Fira agak je. Aunty sebenarnya tak nak paksa Fira pun untuk terima. Tapi Aunty nak sangat Fira jadi menantu Aunty. Kalau Fira kan dah tak ada sesiapa. Kalau Fira ada suami, sekurang-kurangnya boleh juga berkongsi tanggungjawab, beban dengan Fira. Nampak tak? Antara sedutan drama yang menunjukkan bagaimana akrabnya perhubungan di antara seorang ibu mentua dan juga menantunya. Saya kira kan Fahrin, rata-rata dalam kalangan menantu lah, apabila mereka nak mendirikan rumah tangga, apatah lagi kalau mereka memang mempunyai hubungan yang akrab dengan ibu mereka, pasti mereka mengharapkan mereka juga mendapat layanan yang sama daripada ibu mentua, dan mereka juga akan melayan ibu mentua itu sebaik mungkin. Tapi mungkin juga dalam kalangan masyarakat yang menjadi persoalannya adalah kadang-kadang ibu mentua ni ada yang suka masuk campur, ibu mentua yang tak mahu ataupun belum boleh melepaskan anak lelaki kesayangan mereka. Tapi kita nak kongsikan ini bersama dengan tetamu kita sekarang ini dalam talian. Silakan. Okey, dan kalau kita lihat mungkin dan kita pun dapat lihat Mawar Rashid dan pun bersama dengan kita. Assalamualaikum Mawar. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat sangat. Sihat. Stay safe everybody. Sihat, alhamdulillah. Tengok Mawar sibuk kan, banyak menghantar bantuan-bantuan di hospital-hospital sebagainya. Tahniah Mawar. Okey, mungkin kita nak membuka bicara kita ini dengan orang yang baru menerima menantu lah. Kita nak tanya pada Kak Kuza lah. Okey, kalau kita dah bincangkan daripada awal tadi kan, kalau kita bercakap mengenai perhubungan di antara menantu dan juga ibu mentua ni, orang selalu kata alamak takut, menyeramkan, nak cari keserasian tu susah. Jadi bagi Kak Kuza sendiri yang baru orang kata masuk ke alam baru tu, menerima menantu perempuan tu, apa yang Kak Kuza boleh kongsikan dengan kita? Alhamdulillah, pengalaman saya masa selepas akad je nikah anak saya dengan menantu saya tu, saya rasa ya Allah bersyukurnya. Tiba-tiba je air mata berlinangan tanpa kita sedar. Sebab saya rasa macam ya Allah, aku dah lepas dah tanggungjawab aku untuk menjaga anak aku, dan sekarang ni menantu aku yang akan jaga anak aku. Jadi aku harap sangat anak aku akan jaga anak aku macam mana aku jaga anak aku. Masya Allah. Yang mula-mula sekali saya rasa. Itulah.
Okey. Baik, dan kalau kita lihat juga selain daripada perasaan tu kan, susah tak nak mencari keserasian ataupun memang mungkin sebelum tu memang dah lama berkenalan dengan bakal menantu pada waktu tu? Dah biasa datang ke rumah kan? Masa mula-mula tu saya jumpa je dengan bakal menantu saya tu, saya terus suka kat dia. Saya suka dengan kepribadian dia, pandai dia menghormati orang tua, cara percakapan dia. Jadi saya rasa ya Allah syukurnya dapat menantu yang saya suka. Yang saya boleh terima dan dia boleh terima anak saya seadanya. Itu yang penting. Saya kira apa yang dilalui oleh Kuza ini, kegembiraan menerima menantu ini, ramai juga yang dirasai oleh dalam kalangan penonton-penonton kita kan. Dan juga saya kira kalau menantu, bakal menantu dengan yang teruja nak dapat mak mentua macam ni. Mungkin kita nak kongsikan juga bersama dengan Mawar yang dah ada beberapa tahun pengalaman bersama dengan mentua sendiri kan. Mawar juga antara individu yang rapat dengan mentua, yang memang menganggap mentua sebagai ibu sendiri. Boleh tak Mawar kongsikan bagaimana sebenarnya keakraban tu boleh wujud, boleh muncul? Sebab selalu orang cakap susah tau nak dapat menantu perempuan ni nak jadi best friend dengan ibu mentua. Okey, sebelum tu Kak Kuza buat mau nangis. Okey. Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Okey, so macam Mawar dengan Mawar panggil Mami Mawar, Mami, Ibu, Mak Ayah Mak Raflah. Okey. So macam Mawar sebelum Mawar kahwin lagi, bila Mawar berkenalan dengan abang, bila Mawar jumpa dengan ibu, memang orang cakap terus ada kasih sayang tu dah ada dah. Sebab maknanya macam Mawar ni daripada dulu memang mami didik kena hormat orang tua. So automatically kalau kita jumpa orang tua yang lagi mak bakal suami kita, mesti kita dah lagi lah macam nak menjaga hati. Macam Mawar sendiri daripada sekolah, dulu zaman sekolah Mawar memang rapat dengan semua mak-mak kawan Mawar, sampai boleh peluk-peluk dengan mak kawan Mawar tidur. Mawar tidur dengan mak kawan Mawar peluk. Lepas tu ayah kawan Mawar pun jadi ayah angkat Mawar. So maknanya betapa Mawar menghormati macam tu. So dengan ibu ni Mawar sangat syukur disebabkan tengoklah Raf punya romantik macam mana bermula daripada ibu dia yang terlampau penyayang. So Mawar bersyukur sangat-sangat dapat seorang ibu yang sangat-sangat sentiasa nak dengar kita punya luahan hati kan. Bila cakap tu kita rasa macam serasi sangat, boleh gurau-gurau. Lepas tu mengajar Mawar macam saya minta maaf, saya mencelah. Mawar, masa jujur ini masa peringkat awal, masa pertama kali nak berjumpa dengan ibu teman lelaki Mawar tu, apa perasaan? Mesti mendebarkan. Gelak dia. Soalan agak panas. Okay. Tapi sebenarnya Mawar first time jumpa ibu kebetulan. Is that your mom? Maksudnya tak sama. Maksudnya macam, hai ibu. Macam tu kan, Mawar ingat lagi. Lepas tu macam, panggil ibu dah? Macam tu. Pandai dia ambil hati bakal mak mertua dia. Ini terus beli jiwa ni. Macam automatik. Okey, alhamdulillah. Dan saya kira itulah orang kata jodoh tu kan. Keserasian, kasih sayang tu dah pun mula terbit daripada kali pertama berjumpa lagi. Datuk boleh kongsikan kepada penonton. Datuk juga sebagai ibu mentua dan ada banyak juga pengalaman-pengalaman Datuk. Kalau kita lihat hari ini banyak perubahannya. Kebiasaannya kalau cakap tentang ibu mentua, semua orang takut sebab selalu tak sekufu dengan ibu mentua ni. Sebab ibu mentua kata kena susun pinggan macam ni, mak kita aja susun macam ni. Ibu mentua kata tak boleh, anak aku dah biasa macam ni. Jadi ini antara masalah-masalah yang selalu berlaku dalam kalangan ibu mentua dan juga menantu. Bagaimana kita nak kongsikan ini kepada penonton kita? Dalam hal ini kita ada dua perempuan yang utama dalam kehidupan seorang lelaki, iaitu menantu dan mertua. Menantu mesti adapt, mesti sesuaikan diri, mesti empati, lihat mak mentua macam mana. Kalau dia berpelajaran tinggi, dia akan, atau dia membaca sana sini tak pelajaran tinggi pun dia tahu, dia tahu kedudukannya. Dia profesor ke, dia doktor ke, dia menteri ke, dia menantu. Dia menantu. Jadi dia kena hormat. Dia kena hormat pada mak mentua dia. Mak mentua dia kata susun pinggan macam ni, ikut. Permulaan ikut. Jangan tunjukkan taring yang kita tu pandai sangat. Jadi mula pertemuan dengan mak mentua,
buat apa dia kata ikut. Goreng ikan. Dekat dia dapur kayu saja pun tak apa. Goreng. Jadi dengan cara ini akhirnya mak mentua dia juga perlu ada orang panggil positive vibe. Dua-dua mesti ada positive vibe untuk improvekan lagi keadaan ini. Akhirnya mak mentua tu akan empathy, akan tahu. Sebelum ini mungkin dia ada pre-concept. Menantu aku ni datang rambut merah aja ni. Macam mana. Sebab ilmu hitam. Bintang film ke apa ke. Kalau lah mak mentua tu duduk di kampung. Itu pre-concept dah ada. Boleh ke dia goreng ikan ni? Boleh ke dia jaga anak aku ni? Boleh ke dia buat kari ni? Jadi semua dia ada pre-concept. Ini tak perlu ada pada mak mentua tu dulu. Tapi sekarang mak mentua ni banyak juga belajar psikologi. Jadi dia orang tahu macam mana nak menyesuaikan dengan orang muda ini. Masalah saya Fahrin, rambut tak merah. Okey, hitam. Kari boleh masak, ikan boleh goreng. Satu je tak ada. Mak mentua tak ada. InsyaAllah kita ni hari Jumaat sebelum kita doa dan aminkan insyaAllah. Amin. Saya bergurau je dengan Fahrin ni. Tapi sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan Datuk, Mawar dan juga Kuza. Tapi sebelum tu Fahrin. Okey, saya pasti topik yang panas ini mungkin ada ramai yang ingin memberi dan berkongsi pendapat mereka. Kita dengarkan terlebih dahulu. Silakan. Persepsi saya tentang ibu mertua, beliau adalah seorang yang garang, juga cerewet. Yelah, kita menantu orang asing yang akan masuk ke dalam keluarga mereka. So, ibu mertua ni seolah-olah seperti QC yang akan lihat macam mana ataupun bagaimana menantu boleh suit tak ataupun boleh masuk tak dengan keluarga mertua. Ibu mertua ibarat seperti rezeki dan ujianlah buat kita. Alhamdulillah saya digunakan ibu mertua yang sangat memahami dan macam geng buat saya. Saya rasa mungkin sebab faktor dia dah pernah dapat beberapa orang menantu sebelum saya. So bila turn saya, dia jadi mudah mesra. So bila keadaan macam ni, kami anak menantu pun senang nak berkhidmat untuk dia sebab tak ada salah faham atau drama kat sini. Ibu mertua adalah seperti ibu sendiri, di mana mereka banyak memberi tunjuk ajar pada saya. Mereka selalu membimbing saya dalam soal kehidupan, memberitahu mana yang baik dan buruk bila kita buat keputusan. Cara mereka melayan kita, daripada mata mereka kita boleh tengok di mana ada kasih sayang pada kita. Itu dia pelbagai pendapat ibu mertua seperti ibu mertua sendiri. Ada yang mungkin bernasib baik, dia kata ibu mertuanya pernah menerima menantu-menantu sebelum ini, jadi beliau lebih mudah. Pelbagai pendapat yang dikongsikan. Terima kasih kepada anda semua yang memberikan pendapat sebentar saja tadi. Tapi saya terus nak bertanya dengan Kuza lah. Okey, tadi saya dengar Datuk kata tadi kan, itu dulu, sekarang lain. Okey, jadi lagu dulu lain, sekarang lain. Itu yang kita nak tanya pada Kuza. Okey, pernah menjadi menantu kepada seorang ibu mertua dan kini menerima menantu. Betul ke sememangnya dulu dan sekarang ni ada bezanya, Kuza? Kalau Farin tengok muka saya ni lah, garang ke? Tak, saya bayangkan Kuza ni memang lembut orang yang je, lembut, yang cakap pun kan? lembut Tapi je. pernah berlakon dia marah saya. Badan muka. Teruskan Kuza. Silakan. Jadi tak semuanya ibu mertua tu garang dan juga menyeramkan. Ada juga ibu mertua tu yang memahami perasaan dan juga hati menantu. Jadi kita jangan menyulitkan lagi keadaan anak kita. Kalau kita nak tengok anak kita tu senang, bahagia, kita kena mempermudahkan lagi perjalanan rumah tangga anak-anak kita. Janganlah jadi ibu mertua yang cerewet, yang banyak sangat permintaan, kena lebih kurang dengan anak-anak kita, menantu kita. Kalau ada silap sikit tu biasalah manusia. Kita jangan mengharapkan menantu kita tu yang perfect, yang sempurna semuanya. Apa yang kita nak tu semua ada, tak boleh. Jadi yang mana kekurangan tu kita kena ajarlah, tunjuk macam mana apa yang kurang, apa yang lebih. Sebab manusia ni tak dikurniakan kesempurnaan semuanya.
Baiklah. Saya kira ini antara ciri-ciri ibu mentua idaman Melaya. Baiklah, sebelum kita nak bersama dengan Mawar, kita nak tanya sekali lagi kepada Datuk. Datuk, kadang-kala berlakunya masalah sebegini, kalau kita lihat Kuza ibu yang moden, yang boleh menerima, terbuka, boleh berbincang dengan menantu dan sebagainya kerana ingin melihat anak itu lebih selesa hidupnya dengan orang baru, tak nak kacau rumah tangga anak-anak. Tapi kadang-kadang ada juga dalam kalangan ibu mentua ini yang bukan sebenarnya nak nak mencampuri urusan, tetapi oleh kerana sukar untuk melepaskan. Maklumlah anak lelaki memang ada seorang je ataupun dua orang. Daripada kecil memang dah dididik dengan kesempurnaan. Dia kebimbangan dan kerisauan itu ada kalanya membuatkan ibu mentua ni kerap kali dilihat sebagai figura yang suka mencampuri ataupun orang kata meletakkan sesuatu harapan yang tinggi kepada menantu ni, sampai kadang-kadang menantu pun takut nak jumpa mentua, daripada menantu jadi hantu. Macam mana tu, Datuk? Dalam hal ini menantu tu perlu berfikir lebih pada itu, kerana dia tahu orang tua ini memang sayang dekat baby lelaki dia. Dia mungkin dia pandang macam baby Jadi dia anggap dia akan hilang kasih sayang kerana anak dia akan beri sayangnya kepada isteri. Jadi dengan keadaan yang insecure ataupun rasa tak selamat, nanti anak aku tak datang lagi, tak tengok lagi, tambahan pula kalau dia dah dapat cucu lagi tak mau tengok dia. Jadi dia merasa resah di situ. Apabila keresahan itu berlaku, dia perlu sedar dia perlu sedar, dan anak dia yang lelaki tu perlu sedar, perlu bagi tahu isteri dia, mak aku ni ada satu saja anak lelaki. Jadi jaga baik-baik, jaga mak baik-baik. Jadi isteri ni mesti main wayang juga kadang-kadang. Buat poker face. Dia buat poker face. Dia marah senyum aja. Dia kata awak tak pandai, jangan lawan. Jangan je. Ikut saja Akhirnya lama-lama dia akan tahu ini orang yang baik, menantu yang baik. Permulaan sebulan dua, jangan lawan. Mak saya buat ni, kotorlah sini, macam mana ni, nak tidur macam mana ni, tak ada aircon ni rumah ni. Jangan komplain apa, poker face. Jadi supaya, bukan tujuan saya nak suruh berpura-pura, supaya dia dapat membentuk diri dia dan mengenali siapa mak mentua dia tu sebenarnya. Cara Datuk bercerita memang banyak betul pengalaman. Memang pengalaman orang lama yang boleh kita adaptasikan dalam dunia sekarang ni. Bila cakap pasal poker face, pasal menantu tadi, Mawar dah ada senyum-senyum, dia mengangguk dah je tadi kan. Sebab dia cakap pasal, Datuk cakap pasal ibu ni selalu melihat anak lelaki ni sampailah dewasa nak mendirikan rumah tangga pun macam baby. Betul. Saya pasti itu juga dilalui oleh Mawar kan. Tapi mungkin poker face bukanlah hipokrit, tapi saya kira untuk seorang isteri itu adalah suatu pengorbanan sebenarnya. Okey, Mawar, katalah melalui situasi-situasi macam tadi. Saya tahu Mawar pasti melalui fasa-fasa itu dan kemudian nak mencapai orang kata persefahaman di antara ibu mertua. Walaupun memang baik, tapi tipulah kalau tidak ada mungkin sedikit sebanyak perbezaan antara kalian berdua ni. Okey, Mawar, sila ulas. Silakan. Okey, sebelum tu Mawar nak sambut sikit apa yang Datuk cakap. Silakan. So, Mawar suka sangat-sangat apa yang Datuk cakap. Macam kadang-kadang kita sebagai seorang isteri, kita tahu suami kita kadang-kadang dia banyak benda, kena fokus kerja apa semua. So Mawar sendiri, Mawar ada, kita sebagai seorang isteri, kita ada our own inner so, call kan, remind kan, okay, call your mom gonna miss you, right? So that's what I always do to my husband. Sometimes kalau busy, Mawar tolong callkan ibu, macam tu. Okay. Ini mesti menantu kesayangan. Amin, insyaAllah. I love you ibu. Ibu tengah tengok Mawar punya. Oh ya ke? Okay, so macam sekarang ni bab poker face yang tadi, apa macam soalan ni? Ya. Betul. Okey, kalau kita memanglah Mawar dengan ibu mertua memang orang kata boleh katakan ada persefahaman. Tapi tipulah kalau selamanya ini tidak ada sedikit sebanyak perbezaan. So macam mana menghadapi ataupun menangani perbezaan tu di antara ibu mertua dan juga Mawar sendiri? Okey, Mawar sentiasa ingat dengan kata-kata ibu angkat Mawar seorang ni. Dia cakap kita dengan ibu mertua kita kena bagi lebih daripada mak kita. Kenapa? Sebab ibu mertua ni kita baru kenal. Mak kita kenal daripada kita baik lagi. So Mawar pegang kata-kata. So apa-apa yang macam kalau ibu nak aku I believe itulah concern. I really need that. As long as macam alhamdulillah Mawar bersyukur sangat-sangat macam sangat lembut. You know, orang yang punya so syukurlah. Tak ada yang masalah macam
mau kecil hati ke apa ke, sebab apa-apa communication is very important. As long as kita orang mertua kita, insya-Allah semua pun akan okey. Sebab ibu mertua memahami kan. Dia tahu bila ibu cakap tak apa Mawar, nanti jomlah kita masak Mawar, ibu tengah tunggu ni macam tu. So kadang Mawar rasa terharunya, syukurnya doa, syukurnya dapat ibu macam kita boleh cerita mak sendiri, tak ada boundaries tu. Macam tu. Okey. Baiklah, ini kita tak sempat nak bacakan semua, tapi ini antara komen-komen yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook ketika ini. Ada beberapa komen katanya bagus apa yang Kuza cakap tadi, betul. Tetapi kadang-kala kenapa ada ibu mertua ni yang sampai kadang-kadang macam nak tidur sekali dengan anak lelaki tu walaupun dah kahwin. Dan satu lagi persoalannya adalah kenapa kalau cakap tentang isu sebegini ia akan berkait rapat dengan menantu perempuan saja. Menantu lelaki rasanya okey saja, tak ada masalah pun. Ini Datuk mungkin boleh komen. Kenapa kalau cakap tentang isu ibu mentua, bapa mentua jangan-janganlah ada masalah kan. Jangan-jangan kita dengar. Tapi kenapa ia seringkali dikaitkan dengan menantu perempuan? Tapi kalau menantu lelaki selalu jadi kesayangan. Betul ke Datuk? Sebenarnya perempuan ni complicated sebenarnya, saya rasa lah. Silakan Datuk. Perempuan tak complicated. Bukan complicated. Okey, minta maaf. Pada pandangan saya, dua perempuan ini macam dua queen dalam satu rumah. Okey. Jadi bila ada queen ni, Queen Elizabeth dengan queen mana lagi kuat ya. Alam menantu lelaki, dia pergi kerja, balik kerja. Dia tahu ada makan, dia makan. Dia cuma hormat mak mentua dia, pak mentua dia. Cukup bulan mungkin dia bagi duit, allowance dan sebagainya. Lelaki dia tak banyak kena. Sebab apa saja yang dikatakan oleh mak mentua dia, dia tak rasa hati. Bapak mentua dia kata apa, dia tak akan rasa hati. Tak akan sensitif. Dan juga isteri mesti faham. Mak saya tu macam ini, bapa saya ni macam ini. Dia kena explain tingkah laku dan perlakuan ibu bapa masing-masing. Bila dia orang dah faham, dia orang dah tahu. Oh, mak mentua saya macam ni. Pak mentua saya ni orang kerja kuat. Yang ni pula kata awak janganlah berasa hati kalau bapa saya tak tegur awak. Dia baiklah. Misalnya. Macam itulah. Jadi keadaan ini membuatkan man ni tak banyak cerita sangat. Tak banyak cerita. Kadang-kadang adalah menantu yang cerewet lebih pada orang perempuan. Ada. Nanti saya cuba tanya isteri dia, adakah dia macam tu, Datuk. Saya kira apa yang Datuk kongsikan itu dah melengkapkan rumusan perbincangan kita pada hari ini. Tetapi Farin? Okey, mungkin Kak Kuza mungkin sedikit di penghujung perbincangan kita nak Kak Kuza menyampaikan pesanan kepada bukan saja ibu mentua di luar sana tapi juga para menantu tentang bagaimana mengeratkan lagi perhubungan mereka. Mula-mula sekali saya nak pesan kita ibu mertua jangan risau pasal anak kita. Kasih sayang ibu dengan anak takkan terputus. Tak ada beza. Kasih sayang menantu dengan anak kita, suami isteri. Kasih sayang kita dengan anak, ibu dan anak. Lain, berbeza. Jadi kita jangan risau pasal tu. Lepas tu pesanan saya pada menantu dan juga anak saya, kalau ada masalah apa-apa, selesailah dengan cara yang baik. Jangan libatkan orang yang ketiga. Kalau macam saya ni mertua hanya sekadar mendengar dan menasihati, tapi nak mencampuri urusan rumah tangga ni lebih-lebih minta maaf banyak-banyak. Nampak. Itu pendirian seorang ibu mentua. Okey, baiklah. Sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu kita, walaupun dalam masa yang singkat dan juga suntuk, banyak sebenarnya manfaat yang dapat kita peroleh hari ini. InsyaAllah kita harap penonton juga dapat sama-sama sebersikit mengambil tips-tips dan perkongsian tadi untuk sama-sama kita mendapat kehidupan yang lebih harmoni bersama dengan mentua. Terima kasih sekali lagi kepada ketiga tetamu kita. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam. Okey, Fiza dah habis semua ni. Awak nak tanya saya apa? Saya tanya awak juga. Tanya sila. Okey, awak takut tak satu hari nanti kalau nak berhadapan dengan mak mentua, bakal mak mentua ke? Saya rasa dalam kategori umur saya ni mungkin saya bakal berjumpa dengan orang yang dah tak ada. Saya tak perlu ada kot. Sebenarnya kan saya tak tahulah masa depan jodoh. Kalau ada jodoh kami ada. Semua mendoakan. Kalau tak ada tak apa. Ni Farin, saya nak kongsikan balik apa yang Kuza katakan tadi. Silakan. Bila cakap tentang hubungan antara ibu dan anak dan juga suami isteri, saya pernah terbaca tentang hubungan perkahwinan ini ada talaknya.
Yang mana hubungan suami isteri ni kalau tak jodoh tu tak panjang ada talaknya, tetapi hubungan antara ahli keluarga, ibu dan bapa tak ada talaknya, yang mana hubungan ini akan kekal sampai ke syurga. Jadi kita kena menjaga hubungan ukhuwah ini sebaik mungkin dalam kita mendapatkan kehidupan yang harmoni. InsyaAllah kalau ada masalah-masalah tu kita cuba selesaikan dengan sebaik mungkin. Kita nak berehat dahulu seketika, saya nak fikir. Jadi kembali lagi selepas ini. Ke mana-mana. Wanita hari ini.